Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Aruf, dan sudah pasti di Astro Awani ini kami juga membawakan cerita-cerita dari beberapa buah negeri di Malaysia juga, dan kali ini kita melihat ke negeri Kedah. Ini laporan yang dihantar oleh wakil Astro Awani di Kedah iaitu Abdul Hadi, iaitu berkaitan dengan ini tentang sukan permotoran ataupun projek sukan permotoran di Kedah. Ini sebagai usaha untuk menjadikan kawasan pelancongan dan juga kawasan-kawasan yang menarik di Kedah. Apa ceritanya dan juga perinciannya, saya nak terus saja bersama dengan Abdul Hadi yang bersedia pada ketika ini. Hadi, apa perinciannya terlebih dahulu, kalau boleh dikongsikan dengan penonton Astro Awani, apa projek yang ingin dibangunkan dan juga mengapa signifikannya projek ini? Okey, terima kasih rakan Sugar, saya di studio, dan seperti dimaklumkan saya hari ini kami dijemput ke satu program yang melibatkan Menteri Besar Kedah, di mana hari ini beliau mengumumkan satu projek pelancongan dan juga projek berkonsepkan sukan pemotoran dan pelancongan yang digabungkan, diintegrasikan, yang mana melibatkan harga bernilai 1.3 bilion ringgit yang dikenali sebagai Open Road International Circuit ataupun ORIC, yang akan dibangunkan di kawasan yang agak kontroversi di Pulau Langkawi itu, di kawasan yang mana di atas sedikit saja daripada penempatan kumpulan masyarakat dipanggil Melayu Islam Kedah MIK, dan juga penduduk-penduduk difahamkan penduduk-penduduk warga negara asing yang datang daripada Rohingya, akan dibangunkan di atas kawasan itu dalam melahirkan, dalam mewujudkan sebuah kawasan ikonik baru di negeri Kedah, khususnya di Pulau Legenda, Pulau Pelancongan, Pulau Peranginan Langkawi itu sendiri. Dan menurut Menteri Besar Kedah sebentar tadi, YB Muhammad Sanusi Makno, projek ini akan memakan masa untuk disiapkan selama 5 tahun secara berperingkat, bermula dengan litar dan sehingga ke sebuah hotel mewah bertaraf 5 bintang akan dibangunkan di kawasan itu. Dan menurut Muhammad Sanusi, ianya akan menjadikan tambahan satu lagi mercu tanda ataupun projek ikonik baru di negeri Kedah dalam pentadbiran Perikatan Nasional Negeri Kedah ini, selepas beberapa projek sebelum ini diperkenalkan, terutama melibatkan warisan-warisan terutama kopi Kedah dan sebagainya. Ini projek pembangunan bertaraf dunia dipanggil YB Muhammad Sanusi Makno tadi, dan jelas beliau, projek ini akan dibangunkan di atas kawasan tanah seluas 74 hektar milik Pemodalan Kedah Berhad di kawasan Bukit Malut itu sendiri, yang mana pembinaan di atas itu akan dibina sebuah litar sukan pemotoran, unit kediaman mewah, outlet penjualan barangan mewah, hotel bertaraf 5 bintang serta restoran berkelas dunia. Turut akan dibina di atas kawasan itu adalah sebuah gudang penyimpanan yang boleh memuatkan 900 unit kenderaan, selain pusat pengedaran kereta dan juga stesen minyak akan dibina di kawasan seluas 74 hektar itu. Itu yang jelas Muhammad Sanusi Makno akan membangunkan lagi sektor pelancongan Pulau Langkawi dalam jangka masa bukan saja setahun, 2 tahun akan datang, malah kehadapan ini dalam menjadikan Kedah ataupun Langkawi itu sebagai destinasi pelancongan terbaik bukan saja di Malaysia, malah di Asia Tenggara ini sendiri. Dan jelas Menteri Besar Kedah, projek ini juga akan menjadi satu nilai tambah baru dalam membantu penduduk-penduduk tempatan yang terkesan akibat beberapa perintah kawalan pergerakan sebelum Kedah dan juga Pulau Langkawi diisytiharkan sebagai kawasan PKPP. Dan sebut mengenai pelancongan ini, ketika perancangan itu ada melibatkan perancangan mengenai sektor pelancongan di Langkawi, dan antara cadangan yang dikemukakan Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad dalam merancangkan lagi industri pelancongan di Pulau Peranginan itu yang terkesan sebelum ini adalah memberikan kebenaran kepada warga asing yang telah menerima vaksin suntikan COVID-19 untuk melancong ke Pulau Langkawi, tetapi secara gelembung pelancongan, secara pemantauan yang sangat rapi, mematuhi SOP yang ketat agar bukan sahaja sektor pelancongan di Pulau Langkawi dapat ditingkatkan, malah boleh membantu meningkatkan ekonomi penduduk-penduduk sekitar kawasan itu, Najib. Dan sepastinya beberapa idea lain turut dikenalkan
penambahan tiket feri dan sebagainya, memandangkan minggu ini adalah minggu cuti sekolah bagi seluruh negeri di Malaysia. Sudah pastinya Kedah dibenarkan rentas negeri. Tiket dari Kuala Kedah sebenarnya ke Langkawi, Najib, sejak Jumaat lepas sudah penuh ditempah sehingga hari Jumaat minggu ini. Itu menunjukkan satu perubahan yang positif sama dalam sektor pelancongan untuk ke Pulau Langkawi ini sendiri. Itu belum lagi dibina beberapa projek-projek baru seperti Maha Tower dan sebagainya di Pulau Langkawi itu sendiri, Najib. Sudah pastilah Hadi, kita melihat kepada ini adalah sebahagian usaha oleh negeri Kedah sendiri untuk memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Ini antara tarikan baharu yang disusun, akan mengambil masa, tetapi bagaimana untuk kita melihat kepada pematuhan SOP itu sendiri? Kita faham ini belum lagi dimulakan, tapi kalau kita melihat kepada attraction ataupun tarikan pelancongan utama di Langkawi, di negeri Kedah sebagai contoh, dan apabila negeri-negeri dan juga orang ramai boleh dibenarkan memintas ataupun melintasi daerah dan sebagainya, mula melancong di peringkat tempatan dan sebagainya, bagaimana mereka mematuhi SOP dan bagaimana tarikan terbaru ini akan memastikan bahawa SOP sedia ada ini yang perlu diterapkan untuk jangka masa panjang dijalankan dan juga dilaksanakan. Okey, itu Najib, sudah sebenarnya seperti saya maklumkan 2-3 hari saya berada di Langkawi sebelum ini, saya juga ada melihat mengenai tahap kepatuhan terhadap prosedur operasi standard sama dalam kalangan pengunjung ke Pulau Langkawi untuk memasuki. Sebenarnya diberi 2 pilihan untuk masuki ke Pulau Langkawi, dari Terminal Feri Kuala Kedah dan juga dari Terminal Feri Kuala Perlis. Untuk penduduk di negeri Kedah yang ingin menggunakan Terminal Feri Kuala Kedah, hanya perlu membeli tiket dan sebagainya kerana kebenaran rentas daerah untuk di negeri Kedah dibenarkan. Namun ada juga penduduk di negeri Kedah yang dibenarkan merentas negeri dari negeri Perlis, dari Terminal Jeti Kuala Perlis. Itu perlu menunjukkan surat kebenaran dan pelepasan daripada pihak polis. Dan itu diberikan khusus kepada penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan utara negeri Kedah yang lebih dekat dengan Terminal Jeti Kuala Perlis berbanding Terminal Jeti Kuala Kedah. Dan berdasarkan pematuhan, sudah pastinya antara yang dititikberatkan sebelum memasuki Terminal Feri itu sudah pastinya beberapa SOP biasa yang seperti kita pasti sebelum-sebelum ini. Scan MySejahtera, betul dalam keadaan berjarak, dan ketika tiba di sana akan scan sekali lagi dan sebelum dibenarkan keluar secara beransur-ansur, tidak secara pack ataupun berkerumun di pintu-pintu feri, pintu-pintu keluar feri. Dan sepastinya ianya menunjuk satu hak kepatuhan yang tinggi dalam kalangan penduduk Kedah. Dalam kalangan penduduk Kedah menangkan kes-kes di negeri Kedah kali ini menunjukkan satu perubahan positif, di mana setiap hari sejak beberapa minggu lepas kes-kes positif di bawah 50 kes sehari. Dan itu juga beberapa hari lepas ada di bawah 10 kes. Itu menunjukkan satu perubahan positif yang perlu dikekalkan penduduk di Kedah dalam mengekalkan SOP. Dan sebelum ini Langkawi dikenali sebagai daerah yang berada dalam zon hijau, dan beberapa kes sejak beberapa hari lalu menukarkan status Pulau Langkawi itu kepada zon kuning. Dan dalam nak memastikan zon kuning itu bertukar kepada zon hijau, dan pastinya beberapa penguatkuasaan terutama dari pihak MKN, PDRM dan sebagainya di pintu masuk Langkawi itu sendiri sudah pastinya dapat mampu kembali semula memulihkan Langkawi untuk bertukar status daripada status hijau, status kuning kepada status hijau. Dan seperti dimaklumkan Najib, ditanyakan Najib mengenai adakah projek ikonik ini mampu menawarkan satu yang baru dalam masa yang sama, memberikan penduduk ataupun pengunjung patuh terhadap SOP yang diperkenalkan. Jelas saya ada bertanyakan Menteri Besar berkenaan perkara itu tadi, dan beliau menjelaskan bahawa sebarang projek yang akan dilaksanakan kerajaan negeri Kedah selepas ini akan menerima cadangan ataupun arahan ataupun nasihat daripada beberapa pihak dalam memastikan apa yang direncanakan itu bukan saja dapat memajukan sektor pelancongan, sektor ekonomi dan beberapa sektor yang sebelum ini hampir lumpuh di Kedah, malah dalam masa yang sama mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan pihak KKM, pihak MKN dan sebagainya, Najib. Okey, bagaimana sebenarnya reaksi orang ramai apabila projek-projek sebegini diperkenalkan dan juga dicadangkan untuk dibina? Kerana di Langkawi itu mungkin ia memberikan impak ekonomi kepada penduduk sekitar dari segi aspek pelancongan. Tapi pada masa yang sama mungkin juga ada yang concern tentang kesesakan dan sebagainya. Tapi bagi penduduk di Kedah, di Langkawi, bagaimana mereka menerima dan menyambut cadangan pembinaan projek-projek seumpama ini?
Okey, sebenarnya Najib, penduduk di Langkawi terutama kumpulan-kumpulan peniaga menangkan di Langkawi ini 80% penduduk di pulau itu adalah terlibat dalam sektor pelancongan. Sudah pastinya apabila sesuatu perkara baru yang itu mereka pastinya gembira. Tapi dalam masa yang sama mereka turut rasa risau seperti yang ditanyakan di beberapa penempatan chalet, hotel dan sebagainya. Mereka ada memberikan diskaun tapi mereka turut risau jika terlampau ramai sangat datang ke hotel mereka, beberapa aspek seperti aspek pematuhan pergerakan fizikal dan sebagainya tidak dapat diamalkan pengunjung, dan itu sebenarnya jelas mereka pengunjung dalam memanfaatkan kelebihan yang ada, faedah yang ada, kemudahan yang ada, diskaun-diskaun yang diberikan ini dalam masa yang sama dapat mematuhi apa yang ditetapkan, SOP yang ditetapkan oleh pihak MKN, KKM dan sebagainya. Itu yang mereka harapkan agar Langkawi ini bukan saja pulih untuk dalam tempoh 2-3 bulan saja, malah boleh pulih sehingga sepanjang tahun, memandangkan sasaran yang diletakkan beberapa pihak terutama pihak LADA dalam mencapai 4 juta pengunjung. Jika itu sasaran penghujung tahun lepas bagi tahun 2021. Tapi akibat PKP dan sebagainya, mungkin sasaran itu berubah dan sebagainya. Tapi target seperti yang diberitahu Tun Dr. Mahathir Mohamad, target pengunjung ke Pulau Langkawi untuk tahun ini saja dianggarkan akan melebihi 1.5 juta pengunjung. Dan Hadi juga selepas ini dikabarkan akan membuat vox pop ataupun interview orang ramai untuk isu yang berbeza, saya difahamkan? Ya, selepas ini saya akan mendapatkan tinjauan beberapa individu berkenaan dengan apa sebenarnya pemimpin-pemimpin negara ketika ini perlu buat sebenarnya. Tidak hanya sekadar menggunakan kuasa politik semata-mata untuk mementing untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka sepatutnya perlu turun ke lapangan sendiri melihat apa sebenarnya masalah yang dihadapi rakyat, apa sebenarnya harapan rakyat terhadap pemimpin-pemimpin di kawasan masing-masing, sama dalam menyuarakan, mengetengahkan suara-suara mereka, suara-suara yang berada di bawah ini agar didengari di peringkat asasan. Itu antara tugasan yang diberikan kepada saya hari ini, Najib. Okey, Hadi akan terus membawakan perkembangan terkini kerana penting. Hadi juga melihat kepada beberapa topik dan isu yang akan Hadi rangkumkan. Ada beberapa berita yang sudah pernah Hadi hantar sebentar tadi dan kami paparkan di astroawani.com dan juga setiap rutin Awani, dan juga Hadi selepas ini akan menemubual. Ini adalah rentetan daripada segala perkembangan terkini yang kami bawakan berkaitan dengan isu politik semasa di tanah air ini dan bagaimana rakyat kebanyakan ini menerima dan juga memandang isu ini. Pada akhirnya mereka yang masih lagi berjuang untuk memulihkan ekonomi diri sendiri selepas pasca Perintah Kawalan Pergerakan, dan juga bagaimana kesannya kepada mereka dan bagaimanakah projek-projek seperti ini akan dirangkumkan juga oleh Hadi memberi kesan kepada penduduk Kedah khususnya dan Langkawi khususnya dalam membina semula ekonomi mereka pasca penularan COVID-19 yang nyata menjejaskan pendapatan isi rumah itu sendiri. Okey, cerita ini kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com, dan juga setiap rutin Awani kita akan membawakan perkembangan terkini tempatan dan juga antarabangsa anda boleh saksikan jika anda tidak sempat. Di laman web kami juga ada berita dan juga video yang kami paparkan untuk anda mengikuti perkembangan terkini dan di aplikasi Astro Awani. Sekian saja cerita untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.